أستغفر الله إن الله كان توابا 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 العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم. Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatan. Dan apabila seorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan. Sama ada ia sedang berbaring, atau duduk, atau berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami. Seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang elok bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kami semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan. Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Quran yang lain. Bawalah Quran yang lain daripada ini, atau tukarkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyihkan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar soal jawabnya. Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku. Kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut, dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Masih lagi berada dalam penafsiran surah Yunus, surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11, pada ayat yang ke-11 sehinggalah ayat yang ke-17.
Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan watak dan sifat manusia di dalam memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Sama ada dalam keadaan menginginkan nikmat ataupun dalam keadaan mereka menginginkan kejahatan untuk diri mereka sendiri. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang peraturan Allah, sunnatullah. Bagaimana Allah membinasakan umat-umat yang terdahulu, yang zalim, yang kafir. Dan setiap kali Allah membinasakan satu umat, Allah menggantikan umat yang lain untuk terus menguji mereka dan untuk terus melihat mereka apakah mereka mematuhi perintah Allah atau sebaliknya. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana watak dan sikap orang-orang kafir musyriki Mekah khususnya dan manusia amnya di dalam meminta perkara-perkara, dalam menzahirkan keraguan mereka kepada wahyu yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengubah wahyu ini mengikut selera mereka atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang kelompok dan golongan yang paling zalim dan paling jahat sekali di kalangan manusia, bahawa mereka dijanjikan, mereka diancam dengan kegagalan sepanjang kehidupan mereka. Dan ini antara secara umum intisari kandungan ayat-ayat yang kita bacakan. Bila mana Allah menyatakan walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Di antara watak manusia ialah mereka ini bersikap gopoh gapah dalam semua hal dan semua keadaan. Kalaulah ditimpa kepada mereka kesusahan, mereka gopoh gapah memohon supaya dilepaskan kesusahan. Kalau mereka dalam kesenangan pula, mereka juga berdoa biar mereka kena bala pula. Maksud ayat ini, sebagaimana kita ceritakan sebelum ini, bagaimana orang kafir, musyrikin Mekah khususnya, dan orang kafir umumnya yang merasa ragu dalam dua perkara. Yang pertama, kenapakah dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi? Kenapa dipilih sebagai nabi? Kenapa tidak dipilih orang yang lebih kaya? Kenapa tidak dipilih di kalangan malaikat? Kenapa tidak dipilih di kalangan orang-orang yang mereka melihat sifat-sifatnya lebih layak? Untuk Allah Ta'ala menjelaskan sebelum ini bahawa kuasa memilih inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagaimana mereka meragui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran ini, lalu mereka mempermainkan Rasulullah dengan berkata, wahai Muhammad, kalau kamu mendakwa kamu Rasul dan kamu Nabi, kamu membawa risalah yang benar, maka suruh Allah turunkan kepada kami bala dari langit. Sebab kami kan tolak, kami kan tidak mau mengikuti kamu. Maka berikan bala kepada kami sebagaimana kau janjikan, yang tidak beriman dimasukkan dalam neraka. Kenapa tidak didatangkan bala itu segera? Ini watak manusia. Kita manusia, tuan-tuan sekalian. Sama ada orang kafir ataupun orang lemah iman. Bila kita nak marahkan sesuatu, kita suka mendoakan kejahatan kita. Keburukan biar berlaku pada kita. Umpama begini. Kalau kita berbalah dengan seorang, kita pun kata orang ni lah, kalau awak rasa gagah, awak datang belasah saya. Kita suruh belasah kita. Pukul lah saya, kumpul orang kampung semua, belasah saya nak tengok awak gagah tak gagah. Kita sengaja minta keburukan untuk kita. Dan kadang-kala dengan tabiat manusia ini, sebagaimana mereka gopoh gapah ketika mana nak mendapat kebaikan yang mereka sukai, mereka juga gopoh gapah dalam keadaan mereka marah, dalam keadaan mereka rasa tercabar, dalam keadaan kebodohan mereka. Mereka minta supaya biarlah bala Allah turun pada mereka. Kan kadang-kadang bila mereka gaduh, baik, kalau saya ni salah, biar Allah laknat saya. Cepat minta laknat. Biar Allah turunkan bala. Dan kadang-kala kalangan kita bila berbalah, kita doakan bala juga. Hatta suami isteri bila berbalah, biar ustaz dia mati kena langgar di lori tahi. Dia cakap ke siapa? Dia cakap ke bini dia. Bini pun sama. Biarlah orang tua ni mati cepat sikit, senang aku. Nak pergi masjid pun senang. Ni dia gaduh ke suami dia. Perangai manusia begitu.
Bila mereka bergaduh, berbalah, bosang, benci, marah, bukan kita kata yang jauh-jauh, kita pasangan suami isteri pun sama. Kadang-kadang pasangan tu mendoakan kematian pasangan. Biar awak mati cepat, biar awak tahu sebenarnya awak lelaki yang tak laku. Saya kahwin awak nasib baik ni. Dia pun minta biar dia mati cepat ke. Biar saya mati cepat, saya nak tengok lepas tu awak kahwin ke tak kahwin. Mau awak duduk sampai ke mati. Yang lelaki pun sama. Biar saya mati, saya nak tengok awak dapat lelaki tak macam saya. Tahu awak akan janda sampai mati. Demikian cabar-mencabar berlaku bila kita marah, bosang, benci. Kadang-kadang ayah cakap dengan anak, biar kau ni binasa, kau ni bankrupt bisnes. Didoakan keburukan. Sama ada kita doakan keburukan pada kita atau kita doakan keburukan pada orang lain. Nabi SAW melarang kita daripada mendoakan keburukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Sabda Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah, fayastajibu lakum. Jangan kamu doakan musibah atas diri kamu sendiri. Jangan kamu doakan musibah yang berlaku pada anak-anak kamu. Jangan kamu doakan kemusnahan pada harta-harta kamu. Kerana kamu sekiranya bertepatan dengan waktu yang Allah perkenankan, nescaya Allah perkenankan doa tersebut. Namun begitu menjadi rahmat Allah. Seseorang bila mendoakan kemusnahan untuknya atau kemusnahan untuk orang lain, Allah tak akan mustajab. Allah akan mustajab bila mana dia Allah akan membinasakan seseorang bila dia buat kezaliman. Tapi seorang kadang-kadang terlepas cakap, terlepas geram, terlepas marah, lalu mereka mendoakan kemusnahan pada orang-orang yang mereka sayang atau mereka doa biar mereka mati. Gaduh-gaduh tak apa, saya doa biar saya mati dulu. Lepas ni bawa tahu susahnya tanpa saya. Sampah pun awak tak pandai buang lepas ni. Awak tahu, dia marah, dia bosan. Bini pun sama, saya doa biar saya mati dulu. Biar saya mati dulu. Supaya awak biar makan pinggang je, tak boleh makan nasi. Awak tak pandai masak. Contoh. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Inni sa'altullah azza wa jalla alla yastajiba du'a habibin ala habibi. Aku meminta Allah supaya jangan dimustajabkan doa kekasih kepada kekasihnya. Jangan dimustajabkan doa kekasih atas kekasih. Maksudnya, aku doa pada Allah, bila orang yang sayang menyayangi ini, waktu didoa bala pada pasangan masing-masing, jangan dimustajabkan. Sebab tu kita tengok, kadang-kadang bila suami doakan yang tak baik untuk isterinya, tak berlaku. Kerana Rasulullah berdoa, jangan doa itu mustajab. Sebab keadaan itu dalam keadaan kita marah. Kadang-kadang ayah, dia doa biar anak dia tak berjaya. Dia nak marah sebab anak dia mungkin tak balik ke, anak dia raya tak balik. Aku doa biar kerja dia kena pecat. Biar dia bankrupt bisnes. Biar dia bankrupt, biar dia tahu balik raya. Contoh. Kata Rasulullah, aku memohon pada Allah, doa-doa yang bersifat buruk kepada orang yang disayangi, jangan mustajab. Sebab perkara itu berlaku tanpa niat. Dia berlaku kerana kemarahan dan berlaku kerana kebodohan kita. Sebab itu bila musyrik Mekah, waktu dia mencabar Rasulullah, kalau betul kamu Nabi, dan risalah yang dibawa itu betul, kami doakan kepada Allah biar Allah hujani kami dengan azab daripada langit, api daripada langit, batu-batu dari langit, biar kami binasa. Allah Ta'ala tak binasakan mereka. Dengan perbuatan mereka mencabar. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang, kalau saya berdosa, kenapa Allah tak laknat saya? Dia minta. Tuhan takkan laknat dia. Dengan sebab dia mencabar atau mendoakan. Seorang mendoakan keburukan orang lain, khususnya orang yang disayang, kerana saya katakan kerana kemarahan yang tak terkawal. Atau seorang yang minta dibinasakan, maka Allah tak akan mustajabkan doa tersebut. Melainkan pada waktu yang memang betul-betul mustajab. Betul-betul mustajab. Maka mungkin Allah mustajab. Tetapi secara umumnya, doa-doa keburukan yang terhasil kerana marah, benci, bosan atau kerana ingin mencabar, Tuhan tak akan mustajab. Binasa seseorang, bahkan binasa satu umat, disebabkan kekufuran mereka dan kezaliman mereka. Bukan kerana doa. Bukan kerana doa mereka supaya dimusnahkan. Sebab itu kata Allah, walau yu'ajjilullah, kalau Allah menyegerakan linnas, bagi manusia, asyarra isti'jalahum, kejahatan, isti'jalahum sebagaimana keinginan mereka biar cepat-cepat dapat kebaikan, la qudiya ilaihim ajaluhum,
nescaya semua mereka akan binasa. Allah menyegerakan permintaan yang baik-baik. Tuan-tuan, kalau kita minta yang baik-baik, ya Allah segerakan. Tapi kalau kita minta yang buruk-buruk, Allah tak akan segerakan. Kata Allah, kalau aku segerakan permintaan buruk mereka, nescaya mereka dah habis, mati semua dah. Orang Mekah ni dicabar Nabi SAW. Bahkan sebelum orang Mekah, umat-umat terdahulu minta Nabi-Nabi doa pada Allah biar mereka musnah, tidak akan berlaku. Sehingga satu tempoh dia. Kaum Nabi Nuh, duk cabar Nabi Nuh tiap-tiap hari. Selama 950 tahun, barulah Allah Ta'ala turunkan musibah. Kerana sudah jelas mereka tidak mahu menerima hidayah. Dan mereka semakin galak dalam menolak dan menentang Nabi Nuh. Walau sebelum itu pun mereka mencabar Nabi Nuh turunkan azab. Tapi Allah Ta'ala tak akan turunkan azab hanya sekadar doa orang kafir biar mereka musnah. Kerana tololan mereka. Kebodohan. Kata orang yang bodoh macam tu. Kadang-kadang macam saya katakan, ada orang minta, awak belasah-belasah kalau awak gagah. Dia rasa dia gagah. Kena belasah sungguh baru tahu. Tapi cara diminta seolah dia biar datang musibah. Biar datang keburuk kepada dia. Maka cabaran-cabaran yang datang daripada kebodohan, kebosanan, kejahilan ini tidak dilayang oleh Allah. Kenapa Allah tak layang? Kerana sifat rahmat Allah. Kerana sifat kelembutan Allah. Kepada hamba-hambanya. Sebab itu kata Allah, kalau Allah layan, siap permohonan jahat mereka, supaya mereka ni binasa, nescaya mereka sudah habis lama, mati lama. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Kami sengaja membiarkan orang-orang yang tidak percaya pada kami. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada kami. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Terus bergelumang dengan kesesatan. Terus bergelumang dengan kejahatan dan kebodohan mereka. Biar mereka sesat gitu. Kami tak akan musnahkan dengan cara yang mereka minta. Sebab kami sudah sediakan azab di hari akhirat kelak. Ayat sebelum ini kita dah baca. Allah Ta'ala menyebut orang kafir, dia akan berada dalam azab, dalam neraka, yang pelbagai azab, meminum air panas dan sebagainya. Orang beriman, maka mereka berada dalam syurga, ucapan mereka salam, mereka sentiasa menyebut Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka Allah tak perlu binasakan orang kafir di dunia. Biar mereka makan, biar mereka minum, biar mereka menikmati dunia ini sementara. Sebelum datang azab Allah yang pedih, yang sengsara, yang kekal selamanya. Ini menunjukkan bagaimana Allah merahmati hambanya dan memberi peluang pada hamba. Tidaklah sekadar orang tu kufur, terus Allah musnahkan dia. Sebaliknya mereka menyembah berhala, menyembah lain daripada Allah, buat benda khurafat, mengabaikan perintah Allah, rezeki Allah tetap datang. Kurniaan Allah Ta'ala tetap terus bersambung dan berhubung kepada mereka. Walaupun mereka tidak menyembah Allah. Sebagai satu rahmat Allah. Satu sifat pemurah Allah Ta'ala. Atau Allah tangguhkan sebelum datang waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa iza massal insana dhur. Dan manusia yang minta berlaku benda-benda buruk ni pula. Bila kena pula buruk, doa pada kami juga. Dijambihi dalam keadaan berbaring. Au qa'idan dalam keadaan duduk, au qa'iman atau dalam keadaan berdiri. Cabar Rasulullah. Turunkan azab. Kalau kami turunkan azab, mereka doa balik, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Doa dengan Allah juga. Minta Allah turunkan azab. Kemudian doa dengan Allah biar dia lepaskan azab. Bahkan pasti mereka akan berdoa dalam semua keadaan. Baring, duduk, berdiri. Dengan kata lain, doa tu tak putus dalam semua keadaan. Dia mengharap mereka pada Allah. Falamma kashafna anhu dhurrah. Tapi bila kami lepaskan kesusahan mereka, marra, berlalu begitu sahaja, ka'allam yad'una, sebab seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepada kami. Ila dhurrim massah, disebabkan musibah yang menimpa mereka. Kazalika, macam itulah perangai orang kafir. Zuyina lil musrifin, dihiasi perbuatan orang-orang yang melampau. Maka ya'malun, apa yang mereka lakukan? Mereka rasa perbuatan mereka itu betul. Tak salah untuk kufur pada Allah. Tidak salah untuk menolak Nabi SAW. Tapi waktu diturunkan bala, mereka doa pada Allah juga. Mereka tak minta dengan berhala. Mereka tetap minta dengan Allah. Mereka tak minta dengan apa yang mereka sekutukan. Mereka tetap minta dengan Tuhan yang sebenar. Ayat ini, secara khusus, sifat ini sifat orang kafir. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, ayat ini juga kepada orang-orang yang punya sifat yang lemah iman. Samalah orang lemah iman pun perangai sama.
tak semayang, tak puasa, langgar semua perintah Allah, bukan mempersendakan perintah Allah. Tapi bila kena musibah, doa ke Allah. Dan minta orang main tolonglah doa saya sakit ni. Tolonglah doa saya nak buat operation ni, tolonglah doa pada Allah. Minta dengan Allah juga. Tapi waktu mereka segar bugar, mereka membiarkan perintah Allah. Seolah-olah mereka tak susah. Ini watak manusia. Watak manusia, mereka suka meminta buruk-buruk untuk diri mereka, untuk tunjukkan mereka kuat. Untuk tunjukkan mereka gagah. Untuk menunjukkan bahawa mereka terselamat dari bala Allah. Mana bala? Turun. Turun. Untuk tunjuk mereka macam terselamat. Tapi bila turun pula bala pada mereka, mereka doa pada Allah pula. Tak ada ataupun hilang kesombongan mereka. Hilang segala khurafat dan juga sekutu yang mereka dakwakan sebelum ini. Watak manusia tak pernah berubah. Tetapi Allah yang amat lembut dengan hamba-hambanya. Terus memberi peluang kepada hamba-hambanya. Bahkan menjadi sunnatullah, Allah tidak akan mustajabkan doa-doa keburukan untuk diri seseorang. Tak akan dimustajabkan. Walaupun disebut kalau terkena waktu mustajab. Tetapi secara umum, apapun doa yang buruk-buruk sesama kita, keluarga, adik-beradik, ia tak akan berlaku. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Dan kerana doa Nabi SAW. Macam kita tuan-tuan bila gaduh adik-beradik pun sama. Kita nak marah ke abang kita, doa biar dia bengkak. Kita nak marah ke adik kita doa biar begitu, begini. Allah takkan melayan doa-doa seumpama itu. Sebab Allah tahu doa itu datang daripada sifat mungkin kecil hati, mungkin nak marah. Adalah benda-benda yang selalu berlaku kekhilafan sesama kita. Dalam masa yang sama, walaupun Allah tak mustajab, Allah ingatkan kita melalui lidah Nabi SAW, janganlah doa yang buruk-buruk. Hukum mendoakan yang buruk-buruk tanpa sebab adalah haram. Haram kita doa kepada musibah menimpa kita, keluarga kita dan orang kita. Haram. Doa yang tidak baik. Tidak dibenarkan doa yang tidak baik. Hanya kerana kemarahan, kebencian atau sebagainya. Kemudian Allah menyebut lagi, bagaimana manusia itu dimusnahkan. Manusia dimusnahkan bukan dia minta musnah. Bukan dia berdoa biar dia musnah. Bukan. Kata Allah, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Sesungguhnya kami binasakan kurun-kurun yang terdahulu. Allah Ta'ala bukan sebut manusia, Allah sebut perkataan kurun. Tuan-tuan, bila kita sebut perkataan kurun, maksudnya 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Kurun ni jamak daripada perkataan qarnun. Qarnun, kurun. Ratusan-ratusan tahun. Itu untuk menunjukkan Allah memusnahkan manusia dalam satu zaman tu tak ada. Jadi kalau 1900 ni, 100 tahun tak ada orang ni. Dan ini juga menjadi dalil kepada setengah ulama berpendapat seorang tidak akan umurnya melebihi 2 kurun. Setiap orang umurnya 1 kurun je paling banyak. Dia tak akan melebihi 2 kurun. Dia tak akan masuk umur dia 200 tahun ke atas. Tidak. Dia masuk 100 lebih dan dia akan mati. Untuk kurun yang keduanya dia akan mati. Maka kata Allah, kami telah binasakan kurun-kurun terdahulu. Min qablikum, sebelum kamu. Lamma zalamu, kerana mereka zalim. Bukan kerana mereka meminta Allah binasakan mereka lalu Allah binasakan. Tidak. Mereka ini dibinasakan Allah kerana mereka zalim. Apa maksud zalim di sini? Yang pertama syirik. Syirik itu zalim. Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata pada anaknya, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah kerana menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Jadi bila Allah menyebut lamma zalamu, ketika mana mereka zalim, kami binasakan mereka. Yang syirik kepada Allah. Yang kedua, perkataan zalim memberi maksud takzib. Yang mereka mendustakan Allah dan Rasul. Bila kemuncak mereka mensyirikkan Allah, kemuncak mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Waja'athum rusuluhum, dan selepas datang kepada mereka Rasul-Rasul. Bil bayyinat, dengan dalil-dalil keterangan. Wa ma kanu liyu'minu, dan mereka tetap tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian cara kami membinasakan kaum yang zalim, kaum yang jahat, kaum yang melakukan kesalahan ini. Jadi Allah menyebut binasa manusia bukan kerana mereka doakan kebinasan. Binasa mereka kerana mereka zalim, yakni syirik, dan juga mereka mendustakan Allah dan Rasul. Dan ini pun syarat.
Allah tak akan binasakan kurun-kurun ini melainkan sesudah dihantar Rasul. Dan Rasul ini pula membawa kebenaran yang jelas. Sehingga tidak ada sebab untuk mereka tidak beriman. Tak ada sebab. Kerana itu kita lihat tak ada pun Rasul diutuskan 2 hari kemudian kaum itu dimusnahkan. Tidak. Rasul itu diutuskan dengan tempoh yang panjang. Kita lihat Nabi SAW terus berdakwah kepada mereka dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dakwah itu tak berhenti. Kita lihat Nabi Allah Shu'aib. Kita lihat Nabi Allah Lut. Semua berdakwah dalam puluhan tahun. Sampai mereka pada usia yang tua. Sesudah kaum mereka dah jelas segala keterangan, dah jelas segala perintah. Lalu mereka menolak bukan kerana kejahilan lagi, tapi kerana keegoan dan kesombongan. Maka ketika itulah datang sunnatullah, yakni peraturan Allah, dibinasakan mereka. Demikian cara Allah binasakan. Itu pertama, ketika mana mereka zalim. Yang kedua, sesudah datang Rasul pada mereka. Dan yang ketiga, bila mereka kekal tidak mau beriman kepada Allah. Kebinasaan mereka. Summa ja'alnakum. Kemudian kami jadikan kamu khalaifa fil ard, pengganti di muka bumi. Min ba'dihim, selepas kaum yang dibinasakan. Linanzura kaifa ta'malun, untuk kami tengok pula macam mana pula kamu buat. Sunnatullah, bila dibinasakan satu kaum, maka akan diserahkan kekuasaan khilafah itu pada kaum yang berikutnya. Maka kaum yang berikutnya pula, kalau mereka mengulangi kesilapan yang sama, mereka juga dimusnahkan. Kemudian digantikan dengan kaum berikutnya. Maka setiap kaum ini dan setiap kurun ini akan dilihat sejauh mana mereka mentaati Allah. Bila mana mereka mentaati Allah, maka Allah kekalkan kekuasaan mereka untuk satu tempoh yang panjang. Bila mana mereka menderhaka kepada Allah, maka Allah akan binasakan mereka sehinggalah ke keturunan mereka. Bukan sekadar mereka binasa, keturunan mereka binasa. Untuk digantikan dengan keturunan yang baru. Allah Ta'ala dia tak binasakan individu itu, tapi keturunannya sekali. Sebab itu bangsa-bangsa yang hilang di dunia banyak. Yang asalnya ada, maka bangsa ni hilang. Tetapi bila kita sebut bangsa ni hilang, maknanya habis anak cucu. Bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa Ad, bangsa kita katakan Arika, kaum Sadum ataupun kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Madian, kesemua mereka tidak ada lagi anak cucu. Kerana mereka dimusnahkan seluruhnya. Maka Allah ganti generasi yang baru pula. Generasi ini kalau dia taat kepada Allah, dia melakukan amal soleh, maka dia akan terus menguasai dunia. Sebab itu ayat ini kata ulama menjadi dalil bahawa kesudahan dunia ini dimiliki oleh orang beriman. Kesudahan dunia ini, akhirnya orang beriman yang akan menguasainya, bermula daripada turunnya Mahdi atau keluarnya Mahdi sehingga turunnya Nabi Isa, dan sesudah itu pemerintah selepas Nabi Isa AS, sehinggalah manusia kembali menyekutukan Allah, maka dibinasakan dunia ini. Kemudian Allah menceritakan apa bentuk kezaliman orang kafir. Tadi Allah sebut, sekadar orang kafir mendoakan mereka musnah atau minta doa Nabi supaya mereka musnah, tak akan berlaku. Tapi bila mereka zalim, bila mereka kufur, mendustakan perintah Allah dan Rasul, ya Allah akan binasakan mereka. Dan bila Allah binasa, Allah akan ganti umat yang lebih baik. Baik, Allah pun beri contoh macam mana cara zalim mereka. Lamma zalim, mereka zalim ni macam mana? Allah sebut, wa idza tutla alaihim ayatuna, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yakni wahyu kami, bayyinatin yang jelas, hujah-hujah yang bernas, yang menjawab segala syubhat, segala kekeliruan mereka, segala persoalan mereka, segala perkara-perkara yang mereka timbulkan, dijawab. Setiap kali mereka mempersoalkan Nabi SAW, setiap kali mereka menimbulkan kekeliruan dan syubhat, maka Quran akan turun menjawab. Untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah dijaga oleh wahyu. Rasulullah SAW sentiasa dipandu oleh wahyu. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak beriman itu, i'ti bi Quran ghairi hadha, boleh tak bawa Quran lain? Atau ganti saja Quran ini. Baik, apa beza bawa Quran lain dengan ganti? Kalau disebut bawa Quran lain, ya Quran ni ialah, ada tak Quran lain? Kami nak Quran kedua, versi kedua. Atau ganti, atau kami tak nak langsung yang ni, biar kitab lain. Kerana apa?
Dalam tu kata mereka memaki Tuhan kami. Dalam ayat Quran tadi menyebut azab neraka. Kami tak nak dengar tentang azab. Nak cerita lain boleh tak? Kami tidak mahu tentang ayat-ayat yang diturunkan itu menyentuh persoalan-persoalan pegangan kami. Persoalan-persoalan akidah kami. Persoalan-persoalan kejahatan kami. Kami nak ia selari dengan kami. Sebagaimana mereka melihat Taurat dan Injil yang diubah oleh para pendeta dan padri yang sesuai dengan kehendak pemerintah. Kita tahu bahawa kitab Taurat dan Injil diubah. Bagaimana diubah? Mengikut keinginan pemerintah. Ada seorang raja, dia mengubah kitab Injil. Dia mengubah kitab Taurat. Untuk sama dengan apa yang diinginkan dalam pemerintah. Sebagian raja berkata kepada para pendeta Kristian, saya boleh membantu kamu menyebarkan Kristian dengan syarat kamu buang ayat tentang khatan. Raja ni dia takut nak khatan. Khatan ni atau jawi ni wajib kepada di dalam semua agama samawi. Sama ada Islam, Yahudi atau Kristian. Orang Yahudi dia tak ubah. Orang Yahudi dia bersunat. Orang Kristian bila raja meminta, saya boleh sebarkan Kristian. Ketika itu Kristian bersaing dengan Yahudi. Mereka saling berperang dan saling menguasai sebelum datangnya Islam. Masing-masing ingin mendapat sokongan daripada raja yang berkuasa dan kuat. So raja kata boleh, kamu ubah kitab Injil ikut selera saya. Antaranya buang ayat sunat. Maka mereka pun buang. Lalu raja tadi membantu Kristian menyebarkan Kristian. Cara mengenali Yahudi, maka dia selok kai kalau nampak bersunat itulah Yahudi. Maka dibunuh dia. Yahudi juga sama. Mereka juga membuang ayat-ayat yang tidak disetujui oleh raja dan pemerintah. Untuk raja-raja ini menjadi penyebaran agama Yahudi. Dan penyebar kekuasaan Yahudi dan memberi keistimewaan pada bangsa Yahudi. Dan perkara yang sama musyrikin Mekah minta Rasulullah buat. Boleh tak Quran ni ikut cara kami? Kami tak nak sebut tentang berhala. Kami tidak mahu menyebut tentang persoalan-persoalan syurga ataupun neraka. Tak nak. Ataupun amalan-amalan jahat kami. Datang 5 orang pemimpin di kalangan pemimpin Mekah. Yang kesemua mereka ini akhirnya mati kafir. Sebab orang kafir ini dia ada, kalau penentangannya melampau sangat, itu penyebab dia tak dapat hidayah. Antaranya ialah Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Ayah kepada Khalid Al-Walid. Anak-anak dia beriman. Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid. Berapa orang anak dia beriman? Dia tak. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Al-As bin Wa'i As-Sahmi. Aswad bin Muttalib. Aswad bin Abdul Yaghuth. Haris bin Hanzalah. 5 orang ketua musyrikin Mekah semuanya Allah Ta'ala binasakan dengan pelbagai bentuk. Sehingga turun ayat inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan membinasakan setiap orang yang memperolok-olokkan kamu wahai Muhammad. 5 orang ni tuan-tuan dia taiko dalam memperolokkan Al-Quran. Dalam mempersendakan Al-Quran. Bahkan mereka kata boleh tak buat Quran lain? Atau boleh tak ubah Quran ni? Kalau sebut buat Quran lain, baik Quran ni ada, tapi kami nak Quran versi lain. Atau mereka kata, Quran ni kami tak nak langsung, tukar yang lain. Mengikut apa yang kami kehendaki. Maka Allah SWT mengajar Nabi SAW menjawab. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak boleh ubah mengikut kehendak aku. In attabi'u, kerana aku mengikuti illa ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku. Ini aku, sesungguhnya aku akhafu, takut dan bimbang, in asaitu, kalau aku menderhaka, Rabbi, Tuhanku, azab yaumin azim, akan dikenakan kepadaku azab pada hari kiamat kelak. Kul, kata lagi pada mereka, wahai Muhammad, lau sya Allah, aku baca ni pun dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak dan tidak menyuruh aku membaca, aku tak boleh baca pada kamu. Ini semua perintah Allah. Faqal labistu fikum umuran min qabli. Bukankah aku dah hidup 40 tahun dengan kamu? Sebelum tu ada aku baca Quran. 40 tahun kamu kenal aku. 40 tahun kamu gelar aku amin, amanah. 40 tahun kamu tahu aku tidak pernah berdusta. 40 tahun kamu tahu macam mana cara aku bercakap.
Selepas 40 tahun Allah beri aku wahyu. Maka hari ini apa yang aku baca ini wahyu, bukan dari diri aku. Dan wahyu ini pula Allah yang suruh baca. Kalau Allah tak suruh baca dan sampaikan pada kamu, aku juga tak sampaikan pada kamu. Tidakkah kamu kenal aku? Aku sudah hidup dengan kamu, kata Rasulullah. Faqad labistu fikum. Allah suruh Rasulullah beritahu. Faqad labistu fikum. Aku dah hidup bersama kamu. Umuran. Umur-umur yang panjang. Perkataan umuran di sini lah. Selama 40 tahun. Min qabli. Sebelum aku jadi Rasul. Afala ta'qilun. Kamu tak pernah fikir benda tu. Kata Nabi SAW. Bila orang kafir minta Quran diubah. Allah kata, wahai Muhammad, beritahu orang kafir. Quran ni wahyu Allah. Bukan aku punya. Tuan-tuan bila barang tu orang punya, tuan-tuan boleh ubah. Tuan-tuan pinjam kereta. Pinjam kereta. Orang kata, Ji, kereta ni dah cantik. Kalau exhaust tu kau lagi bagus. Kita kata, saya tak boleh ubah, ni kereta orang. Bukan kereta saya. Ni kalau bumper tu kau bagus. Tukar bumper lori, dia cantik. So, ni tayar berapa 15. Tukar tayar di 21. Lawa. Masalahnya bukan kereta kita. Ini kereta company. Cari penyakit lah kita nak ubah. Seperti kita pun tahu, secara logik, kalau benda yang bukan kita punya, boleh tak kita nak ubah? Kita pergi rumah orang, kita pun ubah. Kenapa? Suka saya nak ubah, nampak tak lawa rumah awak ni. Bengkak kepala kita. Itu rumah dia, kita tak boleh ubah. Apatah lagi wahyu Allah. Kata Nabi SAW, aku tak boleh ubah. Ini wahyu Allah. Dan aku ikut perintah Allah. Dan aku ni takut pada azab Allah. Bukan aku main-main. Dan yang menyuruh aku baca ni Allah. Bukankah dulu kamu kenal aku 40 tahun ada aku baca wahyu? Tak ada, kan aku waktu itu belum menjadi Rasul. Dan sekarang aku menjadi Rasul, Allah menyuruhkan aku menyampaikan pada kamu. Dan kamu kenal bahasa aku dengan bahasa Al-Quran. Kamu kan fursanul al-fasaha, asatinul lughah. Kamu ni kan raja-raja bahasa. Pujangga-pujangga bahasa. Kamu boleh kenal bahasa aku dengan bahasa Al-Quran. Dan kamu telah berulang kali untuk bawa Quran dengan rekaan ayat kamu, kamu tak mampu. Dan kamu tahu apa yang aku baca ini bukan daripada aku dengan keindahan bahasanya, dengan susunannya. Dengan ungkapan pertama alif lam ra, kamu pun tak takjub, ini mengkagumkan. Ya, kalau daripada aku, bahasa aku kamu tahu. Sebab aku bercakap tiap hari kamu. Yang ni bahasa Al-Quran. Yang tidak boleh dicabar dan tidak boleh didatangkan sepertinya. Bukan kamu pujangga-pujangga Arab gagal untuk menghasilkan satu surah, bukan satu ayat daripadanya. Macam mana kamu suruh aku ubah? Kamu ni pakai bahasa aku, ubah sendiri kalau boleh. Buat ayat Quran sendiri kalau boleh. Kamu tak mampu. Kerana ia mukjizat. Faman azlam. Kata Allah, siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Orang yang mengatakan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala kata. Yang ini mendustakan Allah. Au kadzdzaba bi ayati, atau menolak perintah Allah. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya orang-orang yang kafir. Allah menyebut orang yang paling zalim sekali dua perangai dia. Yang pertama, mereka menokok tambah. Mereka mengada-ngadakan kalam Allah walau ia bukan kalam Allah. Itu dosa paling besar. Yang kedua, yang menolak perintah Allah. Mendustakan bila dibaca ayat Allah, aku tak percaya. Aku tolak. Dua-dua ini kelompok paling zalim. Dan kelompok ini Allah sebut sebelum ini. Zalamu lamma zalamu. Kami musnahkan dah banyak kurun-kurun terdahulu bila mana mereka zalim. Inilah bentuk zalim. Iaitu mereka tambah perintah Allah, mengikut selera hawa nafsu dan mereka mendustakan perintah Allah. Rasulullah kata, aku tak akan buat. Mengubah tak? Ini bukan milik aku. Ini semua wahyu. Aku takut akan derhaka pada Allah itu, aku akan dikenakan azab Allah yang pedih. Ini menunjukkan bahawa tidak. Nabi SAW menjelaskan dengan jelas. Kalaulah orang musyrik Mekah nak suruh Quran biar versinya macam Taurat dan Injil, tidak akan berlaku sampai hari kiamat. Sebab itu kita tengok, kalau datang pemimpin zalim dan suruh ubah Quran, Quran tidak boleh diubah. Sampai hari ini. Katakan pemimpin itu pada berkuasa, ubah Quran. Suruh ulama, upah ulama, tidak mungkin berlaku. Sebab itu diceritakan pada zaman Ma'mun, salah seorang khalifah Islam kerajaan Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun sentiasa mengundang para cerdik pandai untuk berdebat di istananya. Mencari orang paling cerdik. Salah seorang yang berhujah dan yang berdebat ini seorang kafir.
bukan Islam. Tapi dia peta baca Quran dan hadis. Bukan kita tahu kelompok ini ada sampai hari ini yang dinamakan orientalis atau mustasyrikin. Bukan mustasyrikin ini mengarang kitab hadis. Saya baca berjilid kitab hadis yang dikarang oleh orang kafir. Mustasyrikin. Dia panggil mu'jam hadis. Untuk kita tahu hadis ni riwayat mana dari mana. Itu dia orang kafir, bukan orang Islam. Saya baca buku usul fiqh yang ditulis oleh orang kafir. Saya baca buku bahasa Arab. Dia panggil Mulakhas. Yang dikarang oleh Fuad Nikmat, seorang Kristian Lubnan. Dia mula menguasai bahasa Arab. Bukan istishhad guna dalil Al-Quran dan hadis. Ya ada orang kafir dia mahir dalam ilmu Islam. Kita tak nafi. Bukan kamu munjid dihasilkan oleh orang kafir. Ni kalau mengaji bahasa Arab, kamu munjid tulak ke, atau kamu munjid ke, yang ditulis oleh, disusun oleh orang kafir. Baik, orang kafir ada sumbangan dalam penulisan buku-buku Islam. Bukan saya pernah hadir seorang profesor daripada Canada yang bercakap tentang usul fiqh. Kan dia mengarang kitab usul fiqh walau dia Kristian. Maka orang ni pun dia berdebat, makmum kagum. Melainkan dia kafir. Maka tahun depannya dia datang lagi berdebat. Tapi kali ini dia sudah Islam. Selalu kali pun makmum terkejut lalu bertanya, macam mana kamu Islam tahun lepas datang kafir, tahun itu masuk Islam? Dia kata, aku menyalin kitab Injil, aku ubah. Kemudian aku jual, aku kata, siapa nak beli kitab Injil dan ia sudah diubah? Ada orang beli. Kemudian aku menyalin kitab Taurat, lah aku ubah. Dan aku berkata, siapa nak beli kitab Taurat yang aku ubah? Maka ada pembeli dia. Dan bila aku menyalin Al-Quran dan berkata, siapa nak beli Quran yang sudah diubah? Tak ada seorang pun beli. Orang Islam tak akan beli. Maka aku tahulah inilah agama yang benar, kerana itu aku memeluk Islam. Maksudnya tuan-tuan, agama lain tak peduli kitab mereka diubah. Tapi berbeza dengan orang Islam. Kita tuan-tuan kalau baharis tak ada pun kita dah bising. Silap ni dah bising. Kenapa? Keyakinan kita bagaimana Allah pilih Al-Quran melalui semua umat Islam. Jangan cerita yang hafal Quran puluhan ribu setiap tahun. Yang dahsyat tak pernah berlaku pada mana-mana buku atau kitab dihafal daripada A sampai Z tanpa ketinggalan walau satu huruf. Anak-anak kita ditahfiz, hafal daripada mula sampai akhir. Sebagai ingat muka surat berapa, juzuk berapa, ayat berapa. Ia berlaku kepada semua kebanyakan umat Islam. Yang tak berlaku pada kitab-kitab yang didakwa suci oleh agama lain. Ini kehebatan Al-Quran yang Allah jamin tidak akan berubah. Ini setakat orang kafir minta diubah, tak mungkin dapat diubah. Sepanjang zaman mereka cuba ubah Quran, meminta diubah Quran, meminta dibuang ayat jihad, ayat itu, ayat ini, maka ini tidak akan berlaku. Kerana Al-Quran ialah wahyu Allah yang tak akan berubah sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.